Video bagi tajuk lukisan isometri pada helaian muka surat 87. Okey, kita baca soalan. Rajah 18 menunjuk macam biasa kita ada 3 pandangan, pandangan hadapan, pandangan atas dan juga pandangan sisi sebelah kanan. Lukis mengikut skala. Ada anak panah macam biasa kita tunjuk kat sini ada sisi sebelah kiri dan ada sisi sebelah kanan. Saiz. Okey, macam biasa bila saja kita dapat soalan isometri kita buat paksi isometrinya. Okey, paksi isometri jangan lupa gunakan set square 30 darjah ke kanan dan juga ke kiri. Kita ukur lebar maksimum. Okey, lebar maksimum kat sini 1 2 3 4 5 6 7, ukur 70. Macam biasa ukur 70, tanda dapat pada pandangan sisi 1 2 3 4 50. Okey, jadi kita tanda 50 pada. Seterusnya, kita buat dia punya ketinggian. Itu adalah lebar maksimum dan dalam maksimum. Ketinggian maksimumnya adalah 1, 2, 3, 4, 50. Jadi, ini kalau kita tengok soalan ini ada lengkung. Okey, dia berbentuk bulat. Jadi, ukuran amat-amat penting. Sebab, kita pun tahu untuk membina bulatan, kita menggunakan jangka lukis. Okey, benda yang diukur ataupun menggunakan jangka lukis tidak boleh diubah-ubah. Dia tidak macam garisan. Okey, jadi tolong buat ukuran yang betul dan tepat. Kita dah buat kotak bagi isometri. Kita ada pandangan untuk pandangan hadapan, pandangan sisi sebelah kanan dan juga pandangan atas. Okey, macam biasa kita rujuk kepada pandangan. Untuk soalan ni saya nak buat pandangan sisi dahululah. Okey, untuk pandangan sisi, kita ada 1, 2, 3 muka. 1, 2, 3 muka. Kita buat muka yang paling sisi. Kalau tengok pada pandangan atas, nampak hujung ini? Hujung itu akan mewakili objek ini. Ini adalah muka yang paling sisi. Jadi, kita terus buat muka itu daripada belakang ke depan. Itu adalah 30. Tingginya adalah 20. Jadi kita buat tingginya 20. Depan 10. Bila ke depan 10, kita tanda 10. 10. Dan seterusnya dia turun ke depan yang kita dah buat. Jadi kita lengkapkan muka paling sisi. Okey. Itu adalah muka yang paling sisi. Hanya ada satu saja muka yang terletak paling sisi. Seterusnya, kita berpindah pula pada pandangan hadapan. Ada 3 muka. 1, 2, 3 muka pada pandangan hadapan. Yang manakah terletak paling depan? Untuk objek ini, objek yang paling terdepan, kita tengok pada pandangan atas. Nampak tak itu? Itu adalah ini. Okey, kenapa saya cakap itu sahaja yang keluar? Hanya garisan saja yang keluar, tidak keluar muka. Kerana objek ini, kalau kita tengok daripada sisi, garisan ini dia melengkung. Okey, jadi hanya garisan sahaja yang keluar. Bukan muka. Jadi tak ada masalah. Seperti contoh-contoh yang sebelum ini, kita pun pernah buat muka pada pandangan yang keluar garisan saja. Jadi kita tengok garisan ini kelebarannya adalah 20. Jadi kita terus tanda ukur 20. Tanda dan terus buat garisan tersebut. Okey, seterusnya kita berpindah kepada pandangan atas. Pandangan atas mempunyai 1, 2, 3 muka. Yang mana letak paling atas? Kalau kita tengok pada pandangan hadapan, nampak tak garisan ini? Okey, garisan ini mewakili titik ini dan dia menyambung melengkung. Okey, jadi hanya garisan saja yang keluar pada pandangan atas. Dia tidak keluar muka, dia hanya keluar garisan. Jadi macam biasa, tidak ada masalah apa-apa pun. Kita hanya keluarkan garisan, panjangnya adalah 20, saya tanda dan ukur terus. Okey, yang seterusnya kita akan cuba buat muka-muka yang lain. Muka mana yang kita nak buat untuk soal lengkung inilah dulu. Okey? Lengkung. Ini adalah pertama kali kamu menjumpai lengkung. Okey, bentuk lengkung. Tengok macam mana kaedah saya nak buat lengkung. Sebenarnya lengkung, okey, dia lebih fokus banyak lengkung yang keluar hanyalah pada suku bulatan. Jarang sekali keluar separuh, apatah lagi bulatan penuh. Hanya yang keluar adalah suku bulatan. Okey, untuk suku bulatan, kaedah nak buatnya, kita tahu akan ada satu titik mula dan satu titik akhir. Tengok sini, kat sini saya nak jadikan dia titik mula dan sini titik akhir. Okey, untuk titik mula, tak kisahlah. Dia hanya menggunakan garisan mendatar dan juga sudut. Ni mula garisan mendatar dan sudut akhirnya ataupun titik akhirnya kita buat menggunakan set square 60 darjah. Ingat, 60 darjah, bukan lagi 30.
mendatar 60 darjah. Bila kita dapat itu, terus kita ambil jangka lukis pada persilangan yang tadi, pada titik mula dan titik akhir. Kita test kena pada titik mula dan kena pada titik akhir. Apa nak buat? Terus kita tekan kita punya lengkung itu. Okey, lengkap satu lengkung. Macam mana kita nak buat lengkung kedua? Sama sahaja, kita ada titik mula dan titik akhir. Kita ulang langkah itu. Titik mula mendatar dan titik akhir kita gunakan 60 darjah. Nampak dia bersilang kat situ? Itu adalah titik pusat bagi lengkung. Okay, jadi kita try dekat pusat 1. Kita test titik mula. Kena tak titik akhir? Ya, kena. Bila kena, terus kita buat lengkung yang kita kendaki. Okey, jadi jawapan dah selesai bagi lengkung ini. Jadi kita selesaikan yang lain-lain. Saya suka nak buat. Jadi lengkung ni selesai. Lengkung ni selesai. Saya suka nak buat pada muka hadapan. Hujung ini adalah di sini. Okey, dia melebar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya pergi hujung sini. Dia melebar dan terus ukur 50. Okey, dan ini adalah sambungan ke depan. Nampak ini? Ini titik ni. Titik ni ke depan. Ke depan 20. Tak perlu ukur lah sebab kita dah ukur awal-awal tadi. Okey, itu yang pertama. Next, kita nampak daripada muka ini. Dia naik ke atas hujung ni. Dia naik ke atas 20. Jadi kita buat garisan ke atas 20. Okey, soalan. Kemudian dia melebar ke kanan. Ke kanan berapa? 30. Jadi kita gunakan set square 30 darjah. Dan ukur 30 atas. Terus garis. Dia ke mana? Dia turun ke bawah. Nampak sini? Dia turun ke bawah. Jadi ini akan ke bucu ini. Dan pada pandangan atas, nampak hujung ini, dia ke sana. Ni. Jadi kita selesaikan muka itu. Kita bergerak pula pada pandangan atas. Nampak tak bentuk kasut ni? Kebanyakannya kita dah buat. Kita ambil hujung sini. Dia melebar. Dia melebar berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ukur. Perlu ukur? Sebenarnya soalan ni tak perlu ukur. Sebab kita dah ukur awal-awal tadi. Kita ke side square 30 darjah. Terus kita dapat muka itu. Okey, muka ini selesai. Dan kita lengkapkan muka sisi dengan menyambungkan titik ke depan. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi soalan nombor 16. Isometri. Buat pertama kalinya kamu akan menjumpai isometri yang mempunyai lengkung. Suku bulatan. Okey, saya bergerak kepada soalan nombor 20. Baca soalan terlebih dahulu. Rajah 19, menurut kita ada pandangan hadapan, pandangan atas dan juga pandangan sisi sebelah kanan. Macam biasa pada pandangan atas ini, anak panahnya merujuk kepada sisi kanan dan kiri. Okey, macam biasa bila saja dapat soalan isometri begini, kita bina terus paksi isometri. Okey, ingat paksi isometri seperti biasa, 30 darjah ke kanan, 30 darjah ke kiri. Dan garisan tingginya atas persilangan tersebut. Okey, ini macam biasa, basic. Kemudian kita pindah ukuran kedalaman maksimum. Satu tanda. Itu adalah kedalaman maksimum. Dan saya terus buat ketinggian. Kemudian saya ukur 70 untuk lebar maksimum. 70 saya di sini. Tanda, tengok tinggi maksimum. Tinggi maksimum untuk soalan ini, saya bina kotak bagi isometri yang kita nak bina ni. Kita nak selesaikan. Okey, untuk isometri ini adalah bongkah kotaknya yang kita dah dapat. Ini untuk pandangan hadapan, ini untuk pandangan sisi kanan dan sini untuk pandangan pelan. Okey, untuk soalan ini kita akan rujuk kepada pandangan sisi terlebih dahulu. Macam biasa, kita pedulikan objek yang terselindung. Kita buat objek yang nampak dahulu. Untuk pandangan sisi, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 muka. Ke mana yang paling tepi? Merujuk pada pandangan atas. Ini adalah muka yang paling tepi. Okey. Dia daripada hujung sini ke depan 30. Jadi saya tanda 30. Dan tingginya hanya satu sahaja. 10. Okey. Kita lengkapkan muka tersebut. Tingginya 10 dan dia ke depan 30. Jadi hitamkan. Bergerak pula pada pandangan hadapan.
ada berapa muka pandangan hadapan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 muka pada pandangan hadapan. Muka mana yang paling depan? Okey, untuk objek ini kita nampak ada satu garisan dekat sini. Bermaksud ini adalah muka paling hadapan. Dan jangan lupa ada satu garisan dekat sini. Hanya garisan ini saja yang terdapat pada muka hadapan. Jadi daripada hujung sini, dia melebar 30. Jadi ukur 30 adalah 10. Jadi tingginya adalah 10. Oh, jadi saya boleh guna terus pakai pembaris. Untuk muka penuh dan untuk ini keluar garisan saja. Berapa garisannya daripada hujung sini? Dia ke sana 20. Jadi ukur 20, 13 pergi 15, 20 dan tingginya adalah 10. Jadi itu sahaja muka yang keluar pada pandangan hadapan. Satu muka dan satu garisan sahaja. Yang seterusnya, kita bergerak pula pada pandangan atas. Untuk pandangan atas ini, kita ada berapa muka? 1, 2, 3 muka. Muka mana yang paling atas? Kalau kita tengok pada pandangan sisi, tengok ini paling atas. Hanya kena muka yang ini saja. Kenapa dia bukan dia kena muka penuh, dia hanya kena garisan saja. Kenapa? Sebab bentuknya adalah bentuk melengkung dekat sini. Suku bulatan. Jadi, hanya dua ini saja yang kena. Jadi, kita hanya ukur itu sahaja. Ukur 2, tandakan 20. Okey, itu sahaja muka yang keluar, bukan muka penuh. Dia hanya keluar garisan saja pada pandangan atas. Seterusnya, kita akan bergerak untuk menyelesaikan muka-muka yang lain. Untuk soalan ini, saya suka nak selesaikan tapak ini. Tapak ini agak luas dan kita akan fikirkan macam mana nak selesaikan sedikit demi sedikit. First, kita tengok hujung ini. Hujung ini adalah hujung di sini. Dia melebar berapa puluh? Dia melebar 30. Jadi saya akan ambil daripada hujung itu dan ukur. Ni hujung ini adalah hujung ni ke sana 30. Jadi tanda dan terus buat ukur 30. Next dia ke depan. Dia ke depan berapa? 20. Jadi saya gunakan 30 darjah ke depan 20. Ke depan 20. Ke depan 20. Okey, kemudian dia akan melengkung dekat sini. Okey, untuk suku bulatan. Okey, macam biasa tadi kita akan ada titik mula dan titik akhir. Mana-mana pun boleh jadi titik mula, mana-mana pun boleh jadi titik akhir. Untuk soalan ni saya suka kat sini titik mula dan sini titik akhir. Okey, untuk titik mula kita akan gunakan garisan mendatar dan untuk titik akhir ini yang satu-satunya yang akan kita gunakan ni 60 darjah. Jadi titik akhirnya 60 darjah. Starting dia mendatar dan titik akhir 60 darjah. Dapat persilangan dekat situ, kita test. Ini kena titik akhir. Dan ini kena titik mula. Jadi bila dah kena dua-dua, terus kita bina lengkung itu. Okey, itu satu lengkung. Lengkung yang kedua pun sama juga. Kita akan buat pada titik mula, mendatar. Dan pada titik akhir, sudut 60 darjah. Okey? Kemudian terus kita bina lengkung tersebut. Persilangan kena titik mula dan kena titik akhir. Okey, bila dah kena dengan tepat, terus kita bina lengkung. Jadi lengkung kita selesai. Okey, untuk soalan ini kita boleh cuba jaya mana satu mendatar, mana satu 60 darjah. Okey, kadang-kadang dia terbalik. Ada yang 60 darjah, ada yang mendatar. Kita tengoklah contoh soalan. Yang penting dia hanya try 2 kali saja. Sama ada dia mendatar ataupun dia 60 darjah. Dia akan tukar-tukar. Tapi 2 kali. Daripada hujung sini, dia masuk melebar 20. Jadi daripada hujung sini, terus saya tarik ke dalam ataupun melebar 20. Kemudian dia ke mana? Dia ke mana? Dia ke hujung sini. Hujung sini mana? Okey, kita belum dapat hujung itu. Tapi kita boleh buat. Daripada depan, dia ke dalam 10. Jadi tandakan dahulu garisan. Nampak tak? Daripada sini ke sana dia bersambung. Jadi terus sambungkan titik tersebut. Objek ini adalah offset. Kenapa kita tahu offset? Sebab dia nampak 3 segi pada 3 pandangan. Okey, yang seterusnya kita tengok ujung ini adalah ujung ni. Dia naik ke atas berapa? Dia naik ke atas 20. Jadi kita tanda garisan tinggi dan tanda. Dan dia ke mana? Oh, daripada atas ni dia terus ke hujung sini. Ini adalah hujung sana. Selesai.
Kemudian, hujung sini belum selesai lagi. Dia ke sana, dia masuk ke dalam berapa? Dia masuk ke dalam 20. Jadi, kita gariskan 20. Dan yang atas ni akan bertembung kat sini. Dan dia pergi ke mana? Dia pergi sekali lagi ke hujung sana. Ingat, untuk offset ataupun objek yang condong tidak perlu ukur. Okey, hanya perlu titik mula dan titik akhir dan sambung. Tu tiga segi yang ini. Dan yang akhir sekali kita tengok muka ini belum selesai. Pada pandangan atas ni dia masuk ke dalam 10. Jadi kita selesaikan dia masuk ke dalam 10. Tanda. Dia melebar berapa? Dia melebar 20. Tarik dan ukuran. Dan ini kita hitamkan. Dan nampak tak hujung sini ni tinggi ni, dia ke mana? Dia ke sana. Okey, jadi lengkapkan muka itu, muka yang terakhir. Okey, lengkap? Belum lengkap? Cuba kita tengok dekat sini objek ini tergantung-gantung. Okey, untuk itu ada keluar muka dekat sini, cuma kita belum selesaikan. Jadi kita selesaikanlah. Muka ni sebenarnya dah ada ukuran, cuma belum kita detailkan dia. Okey, siap satu muka. Dan kita nampak pula dekat sini juga muka tergantung-gantung. Jadi kita lengkapkan muka yang terakhir. Okey, selesai untuk soalan nombor 20 dan juga nombor 19. Ini adalah cara ataupun kaedah untuk membina isometri yang mempunyai lengkung. Saya harap kamu boleh belajar kaedah nak binanya. Ingat, kita mesti cari titik mula dan titik akhir. Salah satu titik itu akan pergi mendatar dan salah satunya akan pergi 60.